Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini pertama kali kita buat pada pagi Sabtu, dan saya juga minta maaf hari ini perjalanan kemari kurang lancar seperti biasa. Sabtu dia padat kan. Baik, kerana itu kita lewat sikit hari ini. Baik, pada bulan lepas kita tidak bincangkan hadis daripada kitab kita Bulughul Maram. Tapi pada pagi ini insya-Allah kita sambung kembali perbincangan kita tentang hadis-hadis tersebut. Kita sampai pada hadis yang ke-5. Membaca Al-Quran di sisi mayyit. Ada sahabat yang tengok saya tulis, tidak, kita kenapa tulis mayyit? Dia ada beza. Kalau kita tulis mayat, Melayu kata apa mayat? Orang yang dah mati. Kalau nak tulis di sisi orang yang sudah mati, dia tak betul. Kalau tulis orang yang belum mati, takut panjang pula. Jadi kita tulis mayyit, kerana dalam bahasa Arab, dalam istilah Al-Quran, mayyit maknanya ialah orang yang akan mati. Innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Dan semua kita ini sebenarnya adalah mayyit. Cuma bezanya hadis ini kita akan sebut nanti tentang beberapa penerangan ulama berkaitan dengan. Baik, qala al-musannif hafiz rahimahumullah, wa an Ma'qal ibn Yasar radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u ala mautakum Yasin, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahahu Ibn Hibban. Baik, daripada Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bacakanlah ke atas orang yang hampir mati di kalangan kamu Yasin. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, seperti biasa kita mulakan dengan penerangan terhadap sahabat ini. Beliau ialah Abu Ali Ma'qal bin Yasar Al-Muzani Al-Basri radhiyallahu anhu. Beliau merupakan salah seorang daripada sahabat yang menyertai peristiwa Bai'atul Ridwan. Tuan-tuan barangkali masih ingat peristiwa perjanjian janji setia antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat selepas daripada rombongan Nabi tertahan sebelum berjaya masuk ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah. Bila Nabi hantar, mulanya Nabi cadang nak hantar Uthman, nak hantar Umar bin Al-Khattab sebagai diplomat. Umar mencadangkan sesuatu kepada Nabi. Umar kata tidak ada kaum keluarga yang kuat. Umar mencadangkan supaya hantar Uthman, kerana Uthman ada masih ramai kaum keluarganya di sana. Satu. Dan kaum keluarga Uthman ini sangat rapat. Kaum keluarga Uthman sangat rapat antara satu sama lain, yang mana ini lebih menjamin keselamatan wakil Nabi dalam perbincangan dengan Quraisy berbanding dengan Umar. Ramai orang marah. Di sini tuan-tuan kelebihan Uthman daripada keturunan Bani Umayyah. Bapa saudara dia yang masih ada di sana ialah Abu Sufyan, orang yang sangat berpengaruh. Jadi Nabi hantar Uthman. Bila Nabi hantar Uthman bin Affan radhiyallahu anhu,
cerita yang tersebar lepas daripada itu apa dia? Uthman ditangkap dan dibunuh. Menyebabkan ketika itu para Nabi dan para sahabat siap pakai ihram dan hanya bawa senjata yang cukup untuk mempertahankan diri daripada serangan lanun padang pasir, bukan untuk pergi perang. Dengan itu, kalau kira kelengkapan memang tak boleh perang. Bila dengar berita utusan Nabi dibunuh, maknanya peperangan sedang dilancarkan. Itu sangat membimbangkan. Bila itu berlaku, tuan-tuan bayang, dengan pakai ihram nak perang macam mana? Pedang pun seorang satu. Lalu Nabi SAW himpunkan balik semua sahabat yang ada, berjanji setia, apa pun jadi, jangan ada sesiapa yang cabut lari. Pasal suasana itu sebenarnya tekanan yang sangat hebat kepada rombongan Nabi SAW. Dengar orang belah-belah Mekah sana, Quraisy dah bunuh utusan itulah orang yang kiranya paling patut untuk dilindungi. Pasal keluarga Bani Umayyah kuat di Mekah. Tapi tuan-tuan bayang, orang yang dikatakan paling selamat pun dikatakan mati, tentu Quraisy sedang bersiap untuk perang. Itu berita yang sampai, menyebabkan Nabi himpunkan para sahabat berjanji setia, sama ada gugur syahid apabila diserang ataupun menang, tak akan berganjak, tak akan ada siapa yang lari. Itu janji setia para sahabat dengan Nabi SAW. Dan peristiwa itu berlaku di bawah sepohon pokok yang dipanggil Ar-Ridwan, dan perjanjian itu dipanggil Bai'ah Ar-Ridwan. Ambil sempurna nama pokok tu. Yang satu-satunya perjanjian yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fath. Dalam surah Al-Fath, yubayi'una Allah Ta'ala sebut mereka berbai'ah dengan Allah Ta'ala. Yang dalam Quran sebut yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Itu dia tuan-tuan. Dan istimewanya, pokok ini dirakamkan namanya dalam Al-Quran. Sungguh pun begitu, apabila sampai zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia tahu dia ada dalam perjanjian itu, tetapi dia mengarahkan supaya pokok itu kemudiannya ditebang. Pasal apabila muncul bibit-bibit untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Nabi SAW, ada muncul bibit-bibit nak buat perkara-perkara khurafat, syirik, nak minta berkat dari pokok dan sebagainya, Umar arahkan. Dia tak ada nilai historical value ke sentimental value, tak ada. Yang lebih penting ialah selamatkan akidah. Ini tuan-tuan, kalau orang yang faham agama seperti Umar Al-Khattab, kita bukan kata Melayu saja, ramai di kalangan orang Islam yang dia lebih pentingkan historical value dia lebih pentingkan sentimental value, dia lebih pentingkan perasaan syok dia, sampai tak tergamak, sekalipun benda yang dia cuba pertahankan itu menyebabkan akidah terjejas. Ini adalah perbandingan kalau kita nak tengok macam mana tindakan kita bila berhadapan dengan perkara yang macam ni. Nekat kalau buat macam Umar, tak kira pokok tu dirakam namanya dalam Quran, peristiwa itu disebut dalam Quran, orang-orang yang berbai'ah itu adalah antara top ranking sahabat yang berjanji setia dengan Nabi dalam suasana yang sangat genting. Tapi benda tu bila ditimbang dengan kepentingan memelihara akidah, akidah wajib diutamakan. Kerat buang pokok tu. Tak ada timbul rasa sayang, tak sampai hati dan sebagainya. Dan itu yang dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi beberapa ketika dulu. Bila nama apa benda tu? Khandak. Parit dalam perang Khandak. Nama pun Khandak tu sebut dalam sejarah. Peristiwa tu dirakam dan sebagainya, cukup penting. Tetapi bila sampai orang buat macam, tuan-tuan tengok kan ada, kalau di belah-belah Eropah yang ada dia orang beli lambung shilling, masuk dalam air kemudian buat hajat, nak kapal ke, nak apa semua ke, jenis tu lah ada di situ waktu tu. Ada yang buat berhajat di situ, ada yang buat semayang di situ, ambil berkat dan sebagainya, menyebabkan timbul perkara-perkara khurafat, timbul perkara-perkara yang bid'ah yang bercanggah dengan arahan Nabi. Jadi tak kiralah benda tu mungkin menimbulkan bantahan. Memang ramai yang bantah pasal itu
kesan sejarah zaman Nabi. Orang nak tengok bagaimana kehebatan tentera Nabi berhadapan dengan Quraisy. Tetapi kerana dah banyak benda-benda yang menjejaskan akidah, kerajaan Arab Saudi tutup, kamba habis siap. Semua parit-parit tu. Selesai cerita. Orang tak bahas itu dah. Tak puas hati memanglah tak puas hati. Tetapi akidah lebih penting untuk dijaga. Begitu juga dengan apa? Rumah Khadijah, dengan tempat Nabi dilahirkan, tempat Imam Syafi'i salat, apa semua diruntuhkan pasal tak mau timbul unsur-unsur yang merosakkan agama. Bagi orang yang tak pentingkan agama, dia cuma pentingkan kesan sejarah, dia akan terluka. Hanya dia nilai agama dia pada syok sendiri. Macam baru ni dia lintah tarikh 12 Rabiul Awal. Dia syok dengan nak berarak, dia syok dengan nak selawat pagi petang siang malam, nak baca cerita tentang Nabi. Bila kita sekat tak boleh buat, dia hilang dia punya perasaan tu. Dia jadi apa? Tak meriah. Dia ayat dia tak meriah tahun ni surau kita. Pasal surau kita puak-puak tu ambil dah, dia tak boleh buat. Serupa juga hari tu kan, bila bulan Muharram dah tak ada dah sampai. Bubur Asyura tak sampai dah. Sedangkan yang kita cuba maklumkan, yang kita cuba tegaskan ialah tak ada nilai perkara-perkara meriah, seronok ni kalau ia jelas bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini prinsip yang sangat asas, yang sangat penting. Tuan-tuan cuba bayangkan, orang yang kita sebut tentang Maulidur Rasul, 12 Rabiul Awal adalah tarikh yang masyhur di kalangan ulama sejarah sebagai tarikh kelahiran Nabi SAW. Yang tu. Tetapi itu bukan satu-satunya tarikh yang disebut. Ada satu tarikh lagi, ialah pada 9 Rabiul Awal. Jadi sebenarnya tak confirm, hanya masyhur, bukan muktamad. Jadi tak ada, kita kata tak ada nilai sebenarnya yang kita nak bulut usah 12 Rabiul Awal. Yang tu satu perkara. Yang keduanya yang dianjurkan ialah membaca Maulid Al-Barzanji. Saya seminggu ni tengok ada pelajar sekolah dia buat latihan yang Quran, yang baca hafazan Quran, tilawah Quran. Ada satu grup tu, budak tu baca Maulid Barzanji. Dengar kot je bila dia baca. Walamma aradallahu ibraza haqiqatihil muhammadiyah. Dan tatkala Allah Ta'ala mahu menzahirkan hakikat Muhammadiyahnya, terang dalam perkataan itu, dalam buku Maulid Barzanji itu, Allah Ta'ala nak menzahirkan hakikat Muhammadiyah daripada diri Allah Ta'ala. Tu yang keluar cahaya Muhammad tu. Frasa tu adalah akidah golongan yang percaya Nabi berasal daripada cahaya Allah Ta'ala terpancar keluar. Dan akidah itu ialah satu kekufuran terhadap fakta Quran. Tapi itulah yang dibaca, itulah yang pula budak sekolah dah baca. Bahkan dibuat pertandingan pula. Saya bersembah dengan kawan, saya tegur, saya kata, pasal sahabat ni, dia yang melatih, jurulatih lagu. Bila saya bacakan yang tu, saya sebut sikit je, dia tak perasan. Bila dia dengar, dia giling kepala. Syirik tu dia kata. Dia kata, tapi tak apa, budak tu tak faham. Pasal dah ada, dah termasuk dah. Nak buat macam mana? Dia kata dengan alasan budak tu tak faham. Lalu saya fikir, saya jawab apa? Sama macam pelajar-pelajar kita, budak-budak remaja kita yang nyanyi lagu black metal, bukan faham sepatah pun tu. Kalau duduk dalam KL mungkinlah dia punya second language dia English tu mungkin kuat. Duduk belah parit buntas sana nak kerti bahasa Inggeris apa? Duduk belah tebuk sana tu. Tapi nyanyi lagu black metal fasih. Yang sembah hantu, yang sembah setan. Yang tu nak hukum apa? Kalau yang tu salah, pasal apa yang dia tak salah? Sama aja. Takkan pasal bahasa Inggeris walaupun tak faham kira berdosa, bahasa Arab kalau tak faham tak apa. Boleh? Kita tak boleh double standard kan? Jadi sebenarnya isunya sama, masalahnya sama. Walaupun benda tu tidak difahami, tetapi bila faktanya bercanggah dengan syariat, maka itu termasuk di antara lagu-lagu yang diharamkan. Ini yang dijelaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam Malamih Al-Mujtama' Al-Islami. Ciri-ciri masyarakat Islam apabila dia menyedarkan ciri lagu-lagu yang dibenarkan syarak, yang diharuskan.
Dia letakkan syarat liriknya tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Kalau tuan-tuan buat nama nasyid pun, tapi lagu tu merapu, cerita Zulaiha berkahwin dengan Nabi Yusuf lah apa semua, itu bukan ajaran Islam. Yang tu bukan nasyid. Lagi baik dengar lagu rock Ramli Sarip tentang Tuhan tu. Itu lagi baik daripada lagu nasyid budak-budak ni. Jadi prinsip tentang seni ini tuan-tuan perlu dikemaskini dan diperhalusi balik. Jangan mentang-mentang budak pakai kepiah, pakai baju Melayu, baju Arab, nyanyi halal semua. Walaupun yang disebut Nur Muhammad. Kan ada kan? Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu. Berhenti yang tu. Siapa-siapa cikgu sekolah apa semua dia nak ke bulan nasyid, berhenti. Lirik tu tolong buang. Tukar lirik lain. Baik, kita dah panjang, kita pusing balik. Maqal bin Yasar Al-Muzani ini adalah salah seorang daripada peserta perjanjian Ar-Ridwan ini. Dan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani juga para ulama yang lain bila meletakkan ranking para sahabat, yang paling utama ialah Al-Khulafa'ul Arba'ah, 4 orang khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mengikut urutan. Selepas itu 10 orang, Al-Asharatul Mubashsharina bil Jannah, 10 orang yang dijanjikan syurga, include dengan 4, mana ada 6 lagi. Seterusnya ialah tentera Badar dan Al-Mubayi'un, orang-orang yang berbai'ah di dalam Bai'atul Ridwan. Itu adalah antara top ranking sahabat. Lepas tu dikira siapa yang paling awal hijrah, dipanggil kalangan muhajirin. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Walau bagaimanapun, itu adalah sekadar secara umum. In detail dia mungkin ada beza antara seorang sahabat dengan sahabat yang lain, tetapi itu bukan urusan kita. Yang penting i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah, as-sahabah kulluhum udul. Sahabat ini semua sekali adalah adil, perkhabarannya diterima. Baik. Maqal ini meninggal dunia di kota Basrah di akhir pemerintahan Allahu anhuma. Antara yang mengambil riwayat daripada Maqal ini, maknanya yang belajar. Dia bila ambil riwayat, maknanya dia berguru, ialah Imran bin Husain. Walaupun Imran bin Husain lebih tua daripada dia, tetapi itu tidak menghalang Imran bertanya dan belajar daripada Maqal bin Yasar. Seterusnya di kalangan tabi'in ialah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Pasal apa Hasan Basri boleh jumpa? Pasal Maqal selepas daripada Islam berkembang, dia tinggal di kota Basrah. Hasan Basri sempat jumpa dia, Hasan Basri sempat belajar daripada dia, dan juga beberapa orang ulama tabi'in yang lain. Itu tentang perawi kita. Yang seterusnya, darjat hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, tolong betulkan ejaan, dan dia disahihkan oleh Ibn Hibban. Hadis ini tuan-tuan disahihkan oleh Ibn Hibban. Cuma ada dua perkara yang kita nak sebut di sini. Yang pertama, Ibn Hibban dan Al-Hakim An-Naisaburi adalah di antara beberapa orang ulama hadis yang dikenal pasti oleh para ulama sebagai orang-orang yang agak ringan dan mudah di dalam menghukum. Dia tak strict, ada kelonggaran, dipanggil minal mutasahilin. Jadi apabila ulama-ulama seperti Ibn Hibban, Al-Hakim mensahihkan satu-satu hadis, nanti dulu, dia tak boleh terus terima. Nanti dulu kita tengok ada tak perkataan lain yang bercanggah. Kalau ada perkataan lain yang bercanggah, secara umumnya perkataan yang menyanggahi Ibn Hibban dan Al-Hakim diterima. Kalau Ibn Hibban kata sahih, ada ulama lain kata dhaif, selalunya yang dhaif itu memang dengan hujah, maka dimenangkan perkataan yang melawan perkataan Ibn Hibban. Tapi kalau tak ada siapa yang canggah, maknanya diam ataupun ada yang setuju, maka diterima. Pasal tabiat dia agak mudah untuk mensahihkan sesuatu hadis. Ini Ibn Hibban. Kita akan jumpa dalam banyak tempat Ibn Hibban sahihkan hadis, tetapi di kalangan ulama hadis yang lain tak terima. Salah satunya hadis ini.
Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Adhkar menyatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ini siapa tulis sebut? Imam An-Nawawi sebut. Imam An-Nawawi yang bermadhab Asy-Syafi'i. Yang seterusnya Ibn Hajar dalam At-Talkhisul Habir menyatakan, Ibn Al-Qattan menyatakan hadis ini cacat dari beberapa sudut. Yang pertama, dia kata ada ittirab, ada kekacauan pada sanad hadis ini. Ada orang yang tidak dikenali ataupun namanya terkeliru dan sebagainya. Yang keduanya mauquf, yakni perbuatan ini terhenti takat sahabat sahaja. Dua. Yang ketiga, di dalam senarai perawi itu ada seorang yang bernama Abu Uthman dan bapanya yang tidak dikenali dia punya situasi. Nak terima, tak terima, majhul, tak kenal. Dan dalam senarai orang yang meriwayat tu, bila ada yang sampai standard majhul, orang tak kenal, tak tahu siapa dia ni, maka hadis itu dikira hadis dhaif. Kerana hadis adalah ilmu yang diambil daripada yang masyhur kepada yang masyhur, daripada yang dipercayai kepada yang dipercayai. Kalau orang tak tahu siapa dia, yang tu ada questionnaire, tanda soal yang besar, menyebabkan ada keraguan. Bila ada keraguan, hadis itu tak dhaif. Macam kita tuan-tuan, kita disiplin tak berapa dah kat kita, disiplin dalam perkara harian kan. Tapi kalau kita praktikkan yang ni dalam perkara-perkara penting, insya-Allah dia tak akan jadi macam kes beberapa bulan lepas kan, yang sampai berita seorang perempuan dari suami lelaki dia jumpa dengan seorang tokoh agama, bagi tahu ada 600 orang pelajar politeknik Nkrumah Ipoh yang menjadi Kristian. Dengan kawan tu tak tahu siapa perempuan ni, siapa laki dia, apa tujuan dia, tiba-tiba dia sebut percaya pula tu. Dah percaya umum dalam majlis pula. Dah umum dalam majlis, orang dengar, orang sabarkan SMS. Akhirnya didapati, pertama cerita tu palsu. Yang kedua, didapati orang yang melaporkan tu rupanya sakit mental. Kan memalukan. Saya baru dalam kemarin jumpa dengan pelajar saya sekolah yang kemudiannya belajar di politeknik tu. Dia kata 600 orang tu maknanya hampir 1/2 daripada jumlah pelajar. Dia kata siapa dia yang jadi Kristian? Waktu tu dia baru nak grad, belum grad lagi. Dan benda ni memang menyebabkan suasana yang tak senang. Ramailah student yang marah kerana memfitnah pelajar-pelajar tu sebagai Kristian. Tuan-tuan bayangkan, tuduh 600 orang Kristian, macamlah budak-budak tu tak ada mak bapak kan. Tentu kalau kita pun ada anak hantar ke situ, tentu bimbang. 600 orang jadi Kristian, anakku salah seorang apa? Senang-senang, suka-suka hati je kata buat pengumuman macam tu. Itu merupakan disiplin. Apa kita katakan, tidak ada disiplin di dalam menerima riwayat. Tuan-tuan jaga. Tambah kalau jenis SMS apa semua ni, jaga, jangan mudah-mudah percaya. Kerana kalau kita gunakan itu, kita gunakan disiplin yang ketat, insya-Allah kita akan aman daripada gosip, daripada cerita-cerita belakang yang kita tak tahu. Baik. Jadi perkataan Ibn Al-Qattan tentang hadis ini, adanya perawi yang tidak dikenali dan menyebabkan hadis itu dhaif. Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi menukilkan perkataan Al-Imam Ad-Daraqutni yang menyatakan hadis ini dhaif. Isnadnya dhaif, matannya tidak diketahui. Makna Ad-Daraqutni letak dua, sanadnya ada defect, matanya, teks hadis itu juga tidak dikenali. Maknanya maksud tak dikenali ni, Nabi tak sebut ni, tak ada siapa tahu yang Nabi sebut yang ni. Lebih kurang begitu maksudnya. Dan dia menegaskan tidak ada hadis yang sahih dalam perkara ini. Perkara ini maksud apa? Tidak ada hadis yang sahih tentang apa-apa bacaan ketika manusia hendak mati. Yang tu. Baik. Dan Ibn Hibban juga, tadi kita sebut dia agak longgar. Yang berikutnya, Ibn Hibban bila dia meriwayatkan hadis ini, menjelaskan maksud mautakum, maksud perkataan orang yang nak mati itu ialah orang yang sedang nazak, hampir mati, bukan orang yang sudah mati.
Dan ini yang dipegang oleh kebanyakan ulama, melainkan ada beberapa kalangan kecil ulama yang mempertahankan bahawasanya maksud hadis ini ialah orang yang sudah mati. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada dua isu dalam bab ini. Yang pertama, mengisbatkan ada ataupun tidak perbuatan membaca Yasin untuk mayat, iaitu untuk orang yang hendak mati, yang tu dulu. Yang kedua, ada ataupun tidak bacaan untuk orang yang sudah mati. Itu dua isu yang dibincangkan. Dan ternyata para ulama hadis terutamanya meletakkan bahawasanya hadis ini lebih bermaksud orang yang belum mati. Sama macam hari yang kita baca hari itu, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan, ajarkan kepada orang yang hampir mati di kalangan kamu la ilaha illallah. Kalau hadis ini maksudnya orang yang dah mati, kita praktik pula la ilaha illallah dekat kawan tu, boleh? Tak ada siapa siuman nak bedah mati la ilaha illallah kat dia. Orang tak buat yang tu kan? Pasal kita sedia maklum dan kita faham, yang perlu untuk diperingatkan dengan la ilaha illallah ialah orang yang belum mati, supaya dia sebut di akhir kalimatnya la ilaha illallah. Jadi lafaz yang sama, kita gunakan cara faham yang sama untuk orang yang belum mati. Itu. Baik. Yang berikutnya, dalam hadis ini menyatakan bacakan untuk orang yang belum mati. Kita tolak ada pandangan yang kata untuk orang yang dah mati, kita tolak. Kerana yang tu langsung tidak disebutkan secara oleh para ulama yang muktabar tentang faham bentuk itu. Ada sikit-sikit golongan fuqaha, mazhab Syafi'i, mazhab yang lain yang sebut, yang tu kita tak ambil kira. Kita ambil pendapat yang kata kalau ada pun untuk orang yang belum mati. Baik. Hadis ini ada dua. Tadi satu, Ibn Hibban sahihkan hadis ini. Yang berikutnya ulama yang lain, An-Nawawi, Ad-Daraqutni, Ibn Qattan dan sebagainya kata tak sahih. Kita nak ambil yang mana satu? Nak ambil yang mana satu? Kita tengok hujah orang-orang yang mengatakan ada perbuatan baca Yasin untuk orang yang nak mati dan nazak. Pertama, hadis ini hujah yang pertama, disahihkan oleh Ibn Hibban. Bagi orang awam, dia tak tahu ilmu hadis, dia tak kenal siapa Ibn Hibban, apa manhaj dia, dia tak dengar perkataan ulama lain bahawasanya hadis ini tak sahih. Dia dengar sampai kat telinga dia, ustaz bagi tahu sunat pasal hadis ini disahihkan oleh Ibn Hibban. Banyak tu je ilmu dia. Kita katakan beramallah dengan ilmu yang ada sebelum sampai kepada dia perubahan ilmu ataupun perkembangan ilmu yang berikutnya, hujah yang selanjutnya. Kalau dia tak tahu tu, kita cukup takat tu, jangan marah. Banyak tu je yang dia tahu. Yang perlu kita buat ialah buka lagi dia punya pengetahuan, buka minda dia lagi supaya dia tengok apa hujah yang kedua. Nah, baik. Dan sebenarnya dalam tajuk ini bukan hadis ini saja yang dipegang, ada beberapa tempat lagi. Cuma yang ni kita nak sebut bukan level orang awam. Orang awam kalau tanya pasal apa baca, apa salahnya kan? Dah lama dah kami buat. Yang salahnya benda baik. Banyak tu je. Jadi tak salah orang tengkar yang tu. Dia ada second level, golongan yang ada sikit belajar. Itu pun tak banyak yang tahu, banyak takat ni je. Ada angkat sikit lagi. Orang yang membaca antaranya dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim karangan Al-Imam Ibn Kathir. Kalau dia baca teks Ibn Kathir itu yang belum ada tahqiq, yang tidak diselidiki hadis-hadisnya, tuan-tuan kena faham, tafsir Ibn Kathir yang ada pada tangan tuan-tuan ada dua jenis. Pertama, tafsir terjemahan penuh, yang bukan nak promosi ya, kitab besar warna hijau kulit dia tu, harga nak sampai 1,000 kan. Sebenarnya tak sampai 1,000, tapi beli sendirilah kat Jakarta tu. Kalau beli kat sini tentulah sampai 1,000. Siapa nak pikul, takkan nak jual harga modal pula kan. Yang tu adalah terjemahan penuh teks asal Ibn Kathir.
Agak baru yang tu. Yang sebelum daripada itu adalah terjemahan kepada ringkasan tafsir Ibnu Kathir. Kecil sikit kan? Yang tu lama tu, zaman 20 tahun 30 tahun dulu dah ada yang tu. Nak beritahu tuan-tuan, tafsir Ibnu Kathir yang asal dalam bahasa Arab ada dua versi sebenarnya. Yang pertama yang ambil daripada manuskrip tulisan asal Ibnu Kathir di peringkat awal. Yang itu satu. Ada manuskrip dia dan orang jumpa yang tu, orang buat kajian, orang terbitkan balik yang tu. Betul tak? Betul. Yang betul. Ada satu lagi, Ibnu Kathir di peringkat hidup dia, bila dia menulis, dia tambah maklumat daripada teks yang asal tu, dengan dia nukilkan beberapa perkataan ulama. Itu juga ada tulisan dia dan ada manuskripnya. Datang orang kemudian buat study yang tu pula, terbitkan yang tu. Bila compare, bila ditimbang antara dua terjemahan, dua teks ini, ternyata ada beza. Pasal yang ni yang lama, hak yang kedua tu yang baru. Di situ dah timbul beza. Bila sampai peringkat yang ketiga ialah terjemah pula. Sebelum terjemah ringkasan. Datang ulama kemudian ringkaskan pula teks Ibnu Kathir ini. Ada yang ringkaskan daripada teks pertama, ada yang ringkaskan daripada teks yang kedua. Dah beza dah. Yang ketiga, cara ringkas pula ikut mazhab orang yang ringkas. Bila dia meringkaskan dengan aliran mazhab dia, dia akan kerat, potong, ringkaskan ikut apa yang sesuai dengan dia. Pun jadi juga. Termasuk yang sampai kat kita tu adalah salah satu ringkasan yang tak bagus, yang menghilangkan ruh dan semangat tulisan Ibnu Kathir. Tak mau sebut nama pengarang tu. Dan beberapa isyarat yang salah. Nampak? Bukan yang hijau. Teks yang terringkasan ini ialah yang kecil. Yang dulu punya. Bukan, yang hijau dah bukan. Yang itu tak tahu teks yang pertama atau kedua, wallahu alam, tak sempat nak tengok lagi. Bukanlah kita menggaji pun. Yang itu agak terkini, mudah-mudahan itu antara yang hampir komplit lah. Nak cerita yang ringkasan. Dahlah ringkas ikut potongan cutting tu, kita ikut selera orang yang cut lah kan. Macam kita lah edit benda-benda pun, kita edit ikut apa yang kita sesuai lah. Mana-mana yang kita tahu, kena kita padam lah. Yang tu. Kemudian daripada yang ringkasan ini, bila terjemah pula, saya nak beritahu tuan siapa yang pegang kitab ringkasan, terjemahan ringkasan Ibnu Kathir, warna oranye ke, warna ungu ke dia kan. Yang tu dia terjemah, yang paragraf atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Setengah perkataan tu dia padam hilang, tak tahu dah, tiba-tiba bila baca yang terjemahan ada, buka teks asal tak ada. Tambah sendiri pun ada. Itu penyakit orang yang menterjemah pula. Bukan, kita kata begini, yang terjemah ni kerja dia bukan senang. Jadi bila terjemah sangkut, paragraf tak boleh terjemah, tinggal. Dah hilanglah satu paragraf, kadang fakta penting. Satu lagi, bila terjemah sampai perkataan tu tak tahu nak ulah jadi apa, dia ulah ikut pemikiran dia pula. Dah urai, mungkin makna dah jadi lain. Kadang-kadang terjemah gugur satu perkataan. Dah lah teks asal ringkasan pun dah kita katakan ada kepincangan dia, kawan dia terjemah lagi rosak 3 kali ganda. Dapat kat kita, dapat kat ustaz yang baca pun tak faham tu juga. Lama-lama itulah yang sampai ke masyarakat. Cubalah bayangkan, nak marah pun orang ramai. Dia punya aliran maklumat tu tak smooth, tak lancar. Jadi nak cerita balik tafsir Ibnu Kathir, kemudian daripada tu sejak beberapa 10-20 tahun ini, kajian demi kajian dibuat, termasuk untuk menilai riwayat-riwayat yang disebut oleh Ibnu Kathir. Kalau yang kata-kata yang 8 jilid warna hijau tu, mudah-mudahan itu antara teks yang kita katakan, nak kata komplit 100% dia punya tepat, mungkin tak. Tetapi insya-Allah lah itu kita katakan selamatlah untuk kita baca. Cuma tak pasti dia manuskrip awal Ibnu Kathir atau manuskrip kedua selepas perkembangan dia, ilmu dia tu. Baik. Tapi kalau perkembangan yang berikutnya di kalangan ulama-ulama hadis, dia semak balik riwayat-riwayat Ibnu Kathir. Ibnu Kathir tu sendiri ialah ulama hadis. Dia bagikan riwayat, dia akan sebut di bawah tu, hadis ini gharib, pelik. Hadis ini tidak, riwayat ini tidak ada asal usul dalam agama. Yang tu
bila dia quote yang tu, kadang-kadang orang yang ringkas dia lupa nak masukkan yang tu, dia dekat atas ya. Makna dah jadi lain. Datang pula kawan yang terjemah, tokok dah dia pula. Pasal tu bila kita jumpa tajuk-tajuk macam hadis-hadis tentang fadilat baca Yasin dalam, tuan-tuan buka fadilat surah Yasin kan, dalam surah Yasin, tafsir surah Yasin dalam Ibnu Katsir, senarai kelebihan surah Yasin punya banyak. Kalau kita nak kata ni Ibnu Katsir sebut, memang Ibnu Katsir sebut. Tapi yang pertama, kadang-kadang tu tidak dinukilkan pendapat Ibnu Katsir tentang riwayat tu. Yang tu satu. Yang keduanya, Ibnu Katsir dalam teksnya yang asal pun ada riwayat-riwayat yang dia sebut begitu dan dia tak komen apa. Tugas ulama hadis yang kemudian untuk semak hadis tu. Semakan itu yang tidak diterjemah lagi, menyebabkan orang yang baca tentang surah Yasin, fadilat dan kelebihan, akan ambil bulat-bulat daripada tafsir Ibnu Katsir tanpa faham manhaj Ibnu Katsir, tanpa faham manhaj ilmu yang sebenar. Akhirnya kita akan jumpa fadilat baca Yasin yang cukup banyak. Sedangkan para ulama hadis secara umumnya menyatakan bahawasanya kebanyakan hadis tentang kelebihan surah-surah Al-Quran adalah hadis palsu. Kebanyakan surah hadis tentang kelebihan surah-surah adalah hadis palsu. Termasuk yang dibincangkan ialah Yasin qalbul Quran. Yasin adalah the heart of Quran, jantung Al-Quran. Tapi kalau tengkar dengan orang zikir surah masjid, itulah dia pegang kan. Penat nak lawan pasal basic ilmu tu tak sampai. Nak terang, tuan-tuan nak lawan, dia tak boleh lawan tengah-tengah. Dia kena bubuh racun DDT bawa ke akar dia dulu. Bagi mati akar tu dulu, baru kita boleh tumbangkan dia. Dapatkan manhaj ilmu tu dulu. Kalau kita kerat potong kok tengah ni, kadang-kadang tak ramai orang yang dapat habuan, paling faham. It is tu problem dia. Baik, jadi kerana itu kita akan tengok perkataan. Kalau orang cek balik tentang hadis-hadis baca Yasin ni, kita jumpa memang banyak riwayat. Antaranya yang diriwayatkan daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mayyitin yamutu fayuqra'u 'indahu Yasin illa hawwanallahu alaihi." Tidaklah ada seorang yang hampir mati lalu dibacakan di sisinya Yasin, melainkan Allah akan ringankan untuknya. Senang nak mati. Hadis ini tuan-tuan tengok dulu. Riwayat Abu Nuaim di dalam Akhbar Asbahan. Dalam hadis ini ada Marwan bin Amru. Kata Al-Imam Ahmad dan An-Nasai, Marwan ini tidak thiqah, maknanya tidak dipercayai riwayatnya. Kata As-Saji dan Abu Urubah Al-Harrani, Marwan ini adalah seorang yang memalsukan hadis. Jadi hadis ini tidak sahih. Kemudian daripada Imam Ahmad mengatakan, Abul Mughirah meriwayatkan daripada Safwan berkata, para masyikhah, para ulama, para syekh-syekh ini berkata, apabila dibacakan surah Yasin di sisi orang yang hampir mati, nescaya diringankan baginya dengan berkat bacaan Yasin tersebut. Amalan ini juga tuan-tuan sebenarnya adalah sekadar amalan tanpa ada dalil yang menyokong. Tak ada dalil yang menyokong. Ustaz, ya. Bagaimana kalau saya kata orang yang baca tu lah, bacaan dia tu tajwid dia dalam kabut, panjang pendek betul. Adakah itu betul ataupun punya sehalimah ya? Dan itu yang kita nak sebut nanti. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya tak sebutkan dulu hadis-hadis ataupun riwayat-riwayat yang menyatakan diminta ataupun disyariatkan baca Yasin. Kita nak kemukakan. Tadi yang pertama hadis Ma'qal bin Yasar, yang keduanya hadis Abu Darda, yang ketiganya perkataan daripada Safwan, salah seorang daripada sahabat Nabi, yang menyatakan bahawasanya dibacakan Yasin. Tujuan baca Yasin jelas tadi untuk meringankan beban nazak orang yang nak mati tadi. Diringankan beban sakratul mautnya. Itu adalah pendapat orang yang menyokong bacaan Yasin. Baik. Kalau kita sebut perkataan yang dibawa oleh
beberapa orang ulama, antara Syekh Saleh Al-Munajjid, dia kata jumhurul ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, berdasarkan kepada dalil-dalil tadi, menyatakan disukai untuk membaca Yasin di sisi orang yang nak mati, berdasarkan dalil-dalil tadi yang telah kita bincangkan kelemahannya. Tapi apakah daya, manusia tak sempurna kan? Sebahagian, kita berkata semua ya, sebahagian Hanafi, Syafi'i dan Hambali, ulama-ulama dalam mazhab tiga ini, sebahagiannya menyatakan disukai dengan alasan hadis yang berkaitan dengan perkara ini. Dan tuan-tuan jangan terkejut, dan juga di kalangan ulama-ulama yang terkenal bagi kita di sini pun yang menggunakan dalil-dalil itu untuk menyatakan disunatkan baca. Tapi sepakat yang kata sunat tadi ni bukan untuk yang sudah mati. Yang sudah mati tak masuk bab, tuan-tuan. Out of book, tak usah cerita yang tu, kita tolak awal lagi. Jadi yang tu tak bincang dah tu. Ulama yang kata sunat tidak menyebut tentang selepas mati, tolak tepi. Yang kita bincang sekarang ni, betul ataupun tidak dia sunat dibaca untuk orang yang belum mati. Dalil-dalil hadis yang digunakan oleh golongan pertama tadi memang menyokong, tetapi kita nyatakan setiap dalil yang dikemukakan ada saja kecacatan pada riwayat tersebut. Sehingga kalau kita sebut perkataan Ad-Daraqutni itu memang cukup betul. Tak ada satu hadis yang sahih pun sebenarnya yang menyebut bahawasanya disuruh untuk membaca Yasin bagi orang yang mati. Cuma ada satu perkataan yang dibawa oleh Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin. Dia kata peristiwa yang berlaku kepada sahabat bila sampai kepada ayat surah Yasin, apa ayat itu? Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan iyuridir rahman bi dhurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun inni idza la fi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dukhulil jannah, sampai qila dukhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Matilah sahabat ni. Bila sampai ayat tu, bila ada orang baca, matilah sahabat ni. Jadi digunakan oleh sebilangan ulama mengatakan itu antara fadilat dan kelebihan baca Yasin. Dia menggembirakan roh, lalu roh senang nak keluar. Tuan-tuan, nak cerita mentaliti kita. Orang yang memang minat nak buat amalan ni, bila dia dengar cerita-cerita atau pendapat-pendapat yang macam ni, apa dia buat? Cepat-cepat dia put. Memang cepat dia akan put. Ni boleh, ini fadilat dia, mudah-mudahan kita. Dia kata mudah-mudahan betul, jadi kita buat. Itu bagi orang yang memang ada kecenderungan dia untuk buat. Tapi kalau kita ni, tuan-tuan, dah memang kita set dalam diri kita, apa pun perbuatan kita mesti ada evidence, mesti ada dalil daripada nas Nabi. Membujuk lalu melintang patah, kalau tak datang dari Nabi, kita tolak tepi. Kalau ada orang yang macam ni, kita dengar cerita-cerita macam ni tentang sahabat, cerita-cerita ni tak ada nilai sebenarnya. Barangkali betul sahabat tadi mati ketika dibacakan yang tu, tetapi adakah itu bukti dia senang nak keluar? Sebelum tu susah roh tu nak keluar. Sedangkan kita faham daripada nas Al-Quran, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai kepada mereka ajal, tidak boleh diminta lewat atau tak boleh dipercepatkan. Tak kiralah baca Yasin ke, baca surah apa ke, kalau dah memang dia tak keluar, memang tak akan keluar. Cabutlah papan anjung rumah ke apa ke, kalau dah memang tak mau keluar, kan? Itu dia kata bela macam-macam tu, bela tu raya. Kalau dah memang bukan time dia keluar, dia tak akan keluar. Berbuihlah mulut tu 3 jam, 3 jam lah buih. Tapi kalau kata sudah sampai masa dia, ajal yang Allah Ta'ala tentukan tu dia keluar, dia akan keluar. Tak timbul isu senang atau susah keluarnya roh. Kerana memang tabiat mati ni sakit. Nabi pun rasa sakit kan bila mati.
Jadi tuan-tuan tak usah fikir nak mati senang, diringankan, roh senang keluar dan sebagainya. Ingat apa? Dia macam pintu masuk keluar apa? Kalau baca Quran kita buka pintu luar-luar, senang keluar. Tak apa? Tak bergesel dengan pintu. Itu semua adalah andaian-andaian yang tidak berdasarkan dalil. Kalau tuan-tuan letak dalam kepala ni, apa pun mesti dengan dalil. Kita gunakan logik akal untuk memahami dalil. Maksudnya dalil yang kuat, dalil yang kukuh, dan kita selaraskan dengan akal yang rasional, InsyaAllah dia akan selaras. Jadi dalam bab ini tuan-tuan, kalaupun betul sahabat ada yang baca, itu bukan jadi bukti kerana baca menyebabkan roh senang keluar. Yang tu dulu, tanggapan tu kita nak kikis. Yang berikutnya, cuba tuan-tuan bayangkan, siapakah sebaik-baik manusia yang kita nak ambil contoh? Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi nak wafat itu bukan mati, bukan macam tu kan? Berhari-hari Nabi sakit. Ada tak mana-mana riwayat yang cerita isteri Nabi pakat berimpun baca Yasin? Ada tak sahabat seperti Abu Bakar yang sangat rapat dengan Nabi tunggu baca Yasin kat Nabi? Ataupun Ali yang kemudian yang menguruskan jenazah Nabi tunggu bacakan Yasin untuk Nabi? Ada? Tak ada. Kotlah kita kata Nabi nak baca Yasin kat dia, senang roh nak keluar. Ada orang lain buruk macam tu lah kan? Okey, kalau Nabi tak macam tu tuan-tuan, pertamanya itu pun tak betul. Pasal Nabi adalah uswatun hasanah. Apa pun kalau benda tu disyariatkan, mesti ada petunjuk daripada Nabi. Di situ logik kita. Kalau hadis ini betul dari Nabi, mautakum tu untuk orang yang nak mati di kalangan kamu, tentu termasuk dalamnya Nabi. Jadi sahabat bila dia tak buat, tanda engkar arahan Nabi. Logik tak? Tentu tak logik. Takkan Aisyah tak peka, takkan Abu Bakar tak peka, takkan Umar yang sangat peka dengan agama ni buat tak tahu je arahan Nabi. Takkan Ma'qal bin Yasar yang riwayat ini, kalau betul dia riwayat, dia tak pegang Yasin dibaca daripada Nabi. Dulu tak ada Yasin cetak kata, tak boleh, ramai orang hafal Quran. Nampak tak? Sedangkan ketika nak mandikan jenazah Nabi, orang tak tahu macam mana nak buat. Orang yang menguruskan jenazah tu ditidurkan oleh Allah Ta'ala, diberikan ilham bagaimana nak menguruskan jenazah Nabi. Kan para sahabat tertanya, kita nak tanggal baju Nabi semua ke, nak biar dia tanpa serak benang, ataupun nak mandikan Nabi dengan pakaian? Sahabat-sahabat dia ditidurkan oleh Allah Ta'ala, kemudian diilhamkan untuk mandikan Nabi dengan atas pakaian Nabi itu, tidak ditelanjangkan. Menunjukkan sampai ke hujung hayat, bahkan Nabi dah wafat, masih ada petunjuk dari Allah. Tapi dalam bab baca Yasin ada Nabi buat? Tak ada. Katalah tak perlu untuk Nabi. Abu Bakar pun tidak juga. Umar ketika dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah kan, 3 hari dia sakit teruk, tak ada siapa datang baca Yasin ke dia pun. Cuba bayangkan yang tu. Menunjukkan perbuatan ini, riwayat-riwayat yang menyokong perbuatan baca Yasin itu sebenarnya sangat meragukan, tidak dibantu oleh realiti amalan Nabi dan para sahabat juga salafus salih. Itu je poin yang cukup besar. Kalau kita boleh dapatkan gambaran bagaimana kehidupan Nabi dan para salafus salih, kita boleh faham. Hadis-hadis yang macam ini sangat menggusarkan kita untuk kita percaya. Ini disiplin yang tuan-tuan nak kena faham. Jadi kalau orang tanya nak baca Yasin ke, nak baca Yasin ke? Tak payahlah. Selepas mengetahui, tadi sebelum masuk tak tahu kan, ada sebagai tu tak tahu, bolehlah buat. Sekarang selepas dirasionalkan dengan dalil, tuan-tuan tak padan sangat nak buat. Cuma ialah kita, adat kita Melayu, bila sampai-sampai tengok orang sakit, tangan mula fikir cari apa? Cari Yasin kan. Benda tu dipanggil pelazimat operat dan psikologi kan. Masuk jumpa orang mati, cari Yasin. Bila dah mati pun cetak Yasin. Berhentilah cetak Yasin tu, bagi duit kita cetak buku yang lain pula. Yasin ni dah berlambak orang cetak. Kalau tak cetak Yasin pun dalam Quran dah ada lah. Siapa-siapa tuan-tuan sini yang ada saudara mara dia nak mati, tolong berhentilah cetak wakafkan Yasin tu. Cetaklah buku, banyak lagi buku kita nak sebarkan. Sekurang-kurangnya buku tentang tafsiran surah Yasin pun bagus lagi. Kalau orang tak nak Yasin juga kan, Melayu ni memang sinonim dengan Yasin. Kalau kita kata nak juga Yasin, berhenti cetak surah Yasin, cetak tafsir surah Yasin.
ambillah quotation daripada ulama-ulama ke apa ke. Lagi ada faedah untuk kita wakafkan. Boleh ya? Tuan-tuan jenis punya duit ni kena buat, kena fikir yang rasional dan bermanfaat. Kalau orang kampung-kampung tak boleh, dia tak faham. Baik. Jadi ini perkataannya. Satu lagi isu yang ditimbulkan tadi, bagi orang yang nak baca juga, tentang benda ni kita tak boleh nak larang sebenarnya. Kalau orang tu nak baca juga, kita boleh beritahu dari sudut dalilnya ternyata tak kuat, arahannya tak kuat, dia tetap akan kata, ulama ni buat, ulama ni buat. Ustaz, dia kata, ustaz kamu menyanggahi ijma'. Pegang Quran, pegang sunnah tapi tak pegang ijma'. Ijma' tu siapa? 5 orang ustaz yang mengajar surah saya semua kata ya. Jadi 5 orang tu kita ijma'. Lemah tuan-tuan, ini macam ni. Jangan lawan tengkau, penat ya. Kalau orang tu takat kerja supir ke apa boleh lah kan. Ini kadang engineer yang cakap macam tu, yang sepatutnya semua kerja dia dengan dalil, dengan apa semua, tapi dia boleh, kita katakan, sewenang-wenangnya. Jadi benda tu tersalah tengkau, kita biarkan dia. Tambah kalau dah duduk depan orang yang nazak, orang nak mati, dah ada seorang pegang, tuan-tuan janganlah pergi sekat dia tu. Daripada elok dia baca, bertumbuk dah nanti kita. Ya, tu pun nak kena jaga tu. Kena ambil suasana yang sesuai. Melainkan kalau kita tuan rumah ataupun orang yang nazak tu ialah orang di bawah tanggungan kita, ataupun orang yang rapat dengan kita, kita ada kuasa menguasai, itu atas kuasa tuan rumah, kita boleh buat. Kita boleh buat apa? Nak halang orang baca Yasin, benda yang belum sampailah kot kekuatan tu, tapi kita boleh buat sikit ubah suai. Ubah suai dari sudut apa? Dari sudut kalau nak baca, jauhkan daripada orang yang nak mati tu. Alasan dia, pertama, orang yang nak baca Yasin tu sebenarnya untuk puaskan hati dia je. Jadi baca di mana pun, bukan mesti depan orang yang nak mati. Yang kedua, orang yang nak mati tu, benda yang lebih penting yang kita sebut dulu kan, yang lebih penting untuk kita buat ialah talqinkan, nak bagi dengar telinga dia la ilaha illallah tu. Kalau 10 orang keliling baca Yasin, bila dia nak dengar la ilaha illallah tu? Yang tu kita boleh rasionalkan, suruh jauh. Yang ketiga, untuk mengelakkan daripada bising. Bila kita baca, semua pakat baca dengan suara yang nyaring, dia akan menimbulkan suara kuat kan. Jadi macam suara bising lah. Orang kata takkan Quran kau kira bising. Jadi macam itulah bunyi dia. Bukanlah maksud bising tu tak boleh baca Quran, tapi nak beritahu, dia akan mengganggu ketenangan orang yang nak mati. Terutama kalau orang yang nak mati tu ialah orang yang memang dia tahu Yasin, dia hafal, dia faham hukum akam. Orang yang macam-macam yang sebut tadi kan, yang baca tu tonggang langgang. Kalau yang nak mati tu untuk guru Quran dia, yang baca anak murid dia kan. Benar anak murid aku ni penat ajar, panjang pendek tak kerti lagi. Yang tu bukan makin membahagiakan dia, makin menyusahkan dia. Lagi dia serabut kerana dia berhenti. Tak ada tolong betulkan pula. Jadi cuba bayangkan orang macam itu. Ya. Kalau yang nak hampir nak mati nazak ni, memang dia minta orang bacakan Yasin kat dia, macam mana? Itu adalah wasiat yang tidak boleh dipakai. Wasiat dia. Permintaan akhir ni lah adik-beradik wasiat je. Melayu kalau permintaan terakhir ni, cukup jaga pantang . Kalau dia minta. Macam dia tengah sakit teruk tu kan, dia nak kena Al-Quran kan, mungkin dia tak bacalah. Bila dia minta macam tu, dia begini, kita faham, ada orang yang memang dia nak biar ada hujung hayat tu dia nak dengar kalimat-kalimat Allah. Yang itu adalah antara yang dibenarkan, tapi bukan atas tujuan meringankan roh nak keluar. Dia bukan tujuan meringankan roh, tapi dia meringankan. Kalau rasa dia sakit, dia dengar. Ini bukan semua orang. Kalau orang tu tak pernah baca Quran sepanjang hidup, dia tak minta yang tu. Betul. Kajian di Mesir yang menyatakan bila baca Yasin dengan nazak tu, dia punya stres dia kurang lagi, dia punya heartbeat turun. Semua tu macam mana? Itu kita kata dia, kalau orang tu memang hati dia dengan Quran, dia nakkan akhir hayat dengan Quran, kita kata logik yang tu. Tapi orang yang tak pernah dengan Quran, tiba-tiba suruh baca Quran ujung tu. Tapi kajian yang banyak menunjukkan, malah seperti pada kajian yang kardiologis buat, so bila waktu nazak tu kesuruhkan dia membaca Yasin,
Tak kira dari mana lah, tapi balik habis. Itu dia buat recording. Kita ubah. Kalau dia minta, kita katakan bukan Yasin yang dalam Quran, bacakan dia surah-surah yang lain sama. Bacakan surah-surah yang lain sama. Tuan-tuan, kalau kita katakan surah yang lain nak kena bawa Quran lah baca kan. Yasin memang ada secetak tu senang. Itu alasan-alasan yang diberikan. Beginilah kita kata, kalau nak buat juga tadi, pertamanya ini bukan syariat Nabi, bukan yang disuruh, bukan sunat dengan dalil Nabi. Tu pasal dalil tak kuat. Tapi kalau kita buat kerana permintaan orang tu untuk dia rasa sedap dengar bacaan Quran. Dia dengar, ada orang diceritakan dengar Quran apa semua, dia nak tenangkan stres dia sebagainya. Jadi atas tujuan itu je. Dan elakkan daripada spesifik Yasin saja. Pasal itu akan membawa banyaklah surah lain Quran yang kita boleh baca yang tu. Dan satu lagi, kalau nak buat juga, bacalah surah yang lain. Kalau nak baca termasuk dengan Yasin tak boleh kan. Banyak surah lain, jangan pula satu tu je. Yang berikutnya, jangan dilakukan secara berjamaah. Itu susah. Ustaz, 20 tahun saya duduk dekat itu yang dibuat, berjemaah, ada tiga. Pasal bila baca berjemaah tu, itu kita tadi, mungkinlah bagi setengah orang yang dia memang tak tahu pelangsung Quran, lah hujung hayat baru nak bertobat. Tak apalah daripada tak bertobat langsung kan. Mungkin dia tak rasa apa, tapi cuba bayangkan orang yang faham Quran, tok guru Quran dia sendiri baca, anak murid baca ramai-ramai dengan tak sedapnya, dengan banyak pendek tak betul, makna pun lari. Bila nak dapat berkat benda tu? Elakkan daripada berjamaah. Baca masing-masing. Bila baca masing-masing, panjang pendek nafas tu masing-masing kawal. Tuan-tuan tengok yang di masjid tu baca malam Jumaat, curi nafas tak kira lah, berhenti tak tentu hala, ikut suka. Sekarang imam yang jadi tekong baca tu, dia sempat nafas, dia berhenti. Kawan lain nak telajak, berhenti juga, patah balik, ikut dia juga. Ustaz, tu budaya Ustaz, dia seronok kan, orang kita suka begitu. Itu yang kita nak elakkan tadi. Dia nak budayakan, dia kata takkan nak membudayakan baca Quran, tak boleh kan. Tak bukan kita nak sekat baca Quran, tapi praktik itu, jangan mudaratkan mayat orang yang nak mati tu. Elakkan daripada berjamaah. Pasal tadi kawalan bacaan Quran itu berbeza-beza antara satu sama lain. Kemudian supaya tidak timbulkan suara yang terlampau tinggi. Dan kalau baca, satu lagi, kalau suara itu tinggi menyebabkan gangguan untuk talqin la ilaha illallah. Jadi saya kalau dengan tentang itu boleh open lagi, tapi kalau tengah-tengah tempat tu kita sebut, kalau yang nak baca juga tu saya kata jangan berjamaah, jauh daripada mayat supaya tak ganggu talqin, dan baca dengan elok. Kalau dia kata kami pasang keset je, pasanglah keset, tak apa. Dan satu lagi isu dia, andai kata orang itu sudah mati, bila dia dah mati, tak ada lah baca Quran, tak payah continue, berhenti, wakaf pada ayat terakhir cukup. Kerana tadi yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi daripada amalan sahabatnya, kunna nakrahu raf'as sauti inda thalath. Para sahabat kata kami tak suka untuk mengangkat suara pada 3 tempat. Yang pertama, inda dzikri, ketika berzikir. Yang keduanya fil qital, ketika berperang. Yang ketiga, indal janaiz, di sisi mayat, jenazah. 3 tempat yang para sahabat Nabi tak suka angkat suara tinggi: ketika berzikir, ketika berperang, dan ketika di sisi mayat. 3 tempat yang para sahabat Nabi tidak tinggikan suara. Menyebabkan kalau tuan-tuan baca Al-Imamun Nawawi, apabila ditanya tentang orang yang membaca Al-Quran di sisi mayat, dia katakan itu adalah dihukumkan fasid bagi orang yang tahu benda tu salah tapi tak tegur. Yang tahu, yang tak buat tapi tak tegur pun kata fasid, yang buat fasid kuasa 2.
Itu perkataan Al-Imam Nawawi. Bukan fasik pasal itu kata Imam Nawawi ya. Fasik tadi untuk orang yang tak tegur. Dia tahu, dia mampu tegur tapi dia tak tegur. Tapi kalau tegur dia marah, Ustaz macam mana? Bapak-bapak saudara kita, dia bukan tegur pada kita. Dia macam kata, alah, kau mengaji satu lagi dua. Dia cakap gitu. Cukup kita tegur. Dia nak tolak ke apa-apa tu cukup. Kita sekadar menyampaikan teguran. Tak elok meninggikan suara depan di sisi mayat. Cukup satu. Kalau dia nak tegar, kita stop. Pasal kalau kita lawan juga, mana kita pun angkat suara sama depan mayat. Cukup sekadar kita sebut. Benda tu, ataupun kalau boleh kita, benda tu, itulah, kalau benda tu dah jadi, kita baru nak tegur. Berperang boleh, jangan main tu. Tambah kalau kita orang luar kan, datang tengok jiran kita yang buat tu imam dia jaga masjid surau, datang pula biras dia ke, mertua dia ke main, tu imam Sungai Petani benda datang. Kita cakap yang tu lagi jadi macam ada satu tempat tu, pengurusi surau dia tegur, dia kata yang ni tak boleh buat. Dia kata dalam mazhab Syafi'i dilarang. Bisik, inilah susah buat ni. Dia kata ini golongan Syafi'i Wahabi. Ada juga Syafi'i Wahabi. Seorang lagi kena, ini golongan Wahabi baru. Wahabi lama tak kacau, Wahabi baru kacau. Suka-suka hati lah bapak dia bagi gelaran. Jadi takat-takat mana boleh lah. Dia yang Imam Nawawi sebut tu ialah untuk orang yang boleh tegur. Kalau kita tak mampu, ataupun teguran kita membawa kepada yang lebih buruk, itu kita pertimbangan kita, fiqhul muwazanah, timbang yang mana lebih tahu. Kalau kita tegur tu menyebabkan kita kata, tapi benda ni bukan kita agak-agak tak begitu je, kita dengan keyakinan kita lah. Kalau kita tegur, mudarat dia lebih besar, cukup setakat mana orang yang kita boleh tegur, kita tegur. Pasal kalau dia teruskan juga, dosa ataupun benda yang dilarang ni dibuat oleh orang-orang tertentu. Tapi kalau kita tegur menyebabkan berlaku pertengkaran, kadang-kadang nak bergaduh, babitkan kita sama, menyebabkan orang lain semua sekali. Jadi benda ni benda yang perlukan pertimbangan teknikal yang macam ni. Baik. Cukup sekadar tu tuan-tuan. Hadis yang kita baca pada hari ni, insya-Allah kita buka terus pada soalan. Kita dah buka je pun. Baik, silakan. Ya. Macam orang baca, tapi dia beranggapan bahawa dia nak menggunakan kehadiran syaitan. Ini dia membaca tu menjauhkan syaitan lah daripada duduk dekat syaitan. Sekarang ni isunya ialah syaitan datang ke orang yang mati untuk apa? Menggoda. Ada tak ada yang ni sebenarnya pengaruh baca dengar keset rekam dulu ni. Kan? Kalau orang nak mati, datanglah iblis syaitan ni merupa ibu bapa, goda masuk Kristian, masuk Yahudi, masuk Majusi. Itu adalah anggapan atau kepercayaan yang tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Hadis palsu pun tak sebut. Tanya orang yang buat keset tu. Yang tu banyak sebenarnya yang Melayu buat ni hadis palsu. Orang masa mereka hadis palsu tak teringat dah buat. Sampai kat Melayu ada. Menunjukkan kalau budak buka kitab senarai perawi hadis yang palsu, ramai nama Melayu boleh masuk dalam tu sebenarnya. Tak tahu datang daripada mana. Ya Ustaz, jadi kalau orang nak nazak ni, yang seorang dua bacakan takbir lah dekat telinga dia tu. Jadi yang lain-lain yang ramai ni boleh dua tu yang betul. Doa lah. Doa. Mudah-mudahan Allah ringankan beban dia. Mati memang sakit, tetapi mudah-mudahan dia mati dalam keadaan yang baik, dia ringankan kesakitan dia. Allah rahmati dia. Itu yang kita minta. Doa Nabi ni kebanyakannya sebut dia akan masuk bab merahmati. Minta Allah rahmat orang yang nak mati tu. Ya. Dia tu pada sekarang Ustaz, syaitan ganggu kita macam senang dalam semayang, puasa ke. Tapi masa nak mati tu dia kata, Allah filmkan balik apa yang kita buat semasa hayat kita. Nanti masa tu syaitan ganggu kita dengan macam. Allah filmkan balik ni bukan masa nak mati. Kalau tanya orang gila pun, orang yang sakit mental, dia boleh ingat balik pada zaman dia kecil tu. Pasal tu doktor bagi ubat kan, suruh dia break tu.
Tanya betul-betul kan. Memang dia bila otak tu tak apa nak betul, dia akan masuk visual balik semua yang kita buat. Bukan spesifik untuk orang mati je. Kita pun kalau kita susah hati, kita menang seorang-seorang pun semua dapat balik benda tu. Bagi ubat tu dia tidur, break terus benda tu. Jadi benda tu ialah syaitan ni bila masa pun dia begitu. Jadi tugas kita orang yang talqinkan mayat la ilaha illallah tu untuk dia konsentrate la ilaha illallah tu. Dan orang yang lain datang tu bacalah doa. Kalaulah kata tadi kes yang macam kata dia nakkan bacaan Quran tu sampai ke telinga dia, bagilah orang yang elok sikit tu bacalah apa-apa surah yang, tapi macam mana pun dia tak boleh mengatasi kepentingan la ilaha illallah tadi. Tak boleh yang tu lebih jelas. Pasal orang nak mati ni, kalau dia minta nak dengar Quran pun nampak teruk tu, stopkan Quran. La ilaha tu mesti last. Mesti yang tu yang last. Kalau takat dia baru demam 2-3 hari dengar Quran, okey. Nampak dia dah tarik nafas semput macam kebal pakai kena sembelih, stopkan Quran tu. La ilaha tu mesti. Jangan tuan-tuan tertukar benda tu. Bagaimana cara yang terbaik bila kita dapat perkhabaran sekarang ni so kematian di belakang rumah ni kan. Jadi sekarang ni perkumpulan muslimat wanita ni bila dapat tahu je, dia akan pergi terus dengan pakai baju putih, terus bonggak baca Yasin orang-orang. Macam mana kita nak tegurkan benda ni, baca Yasin selepas kematian? Yang tu tegur dalam masyarakat agung. Dah datang macam tu nak tegur tak jadi kerja. Dia kata tak adalah aktiviti kita. Jadi kita dah kita tak ikut sama. Dulu tu kan kadang-kadang kita tengok orang, tapi kita tahu dia orang buat salah. Kita tak cuba. Dia ini cara terbaik yang kita boleh. Kita cuba tentang ambil style one by one punya ni. Kalau orang dalam direct selling kan, dia ada buat percara apa ni umum kan, kos umum, ada je dia buat one by one punya talk. Kena ambil kutip seorang-seorang. Jangan bertempur ramai-ramai. 5 orang lawan kita seorang tak boleh menang juga kadang-kadang tu, walaupun hujah kita kuat. Ambil seorang-seorang. Cara terbaik dia orang datang kelas ni dah sebelum berlaku. Yes. Attend, so ajak datang kelas dia dulu. Ajak seorang-seorang kutip. Dia lama-lama tu dia kepala longgar. Katalah kita tak dapat, kita seorang aja. Kita datang sekali, dia baca Quran, kita dengan urusan kita. Pergilah tolong keluarga tu ke, redakan dia ke, tanya. Lebih baik kalau kita orang yang ada kadang sekarang tu dia lawyer, dia audit apa-apa kan, bagikan free consultation untuk pengurusan harta dia umpamanya. Bagi tahu ni khidmat kita untuk keluarga. Apa dia nak perlu uruskan, apa yang dia perlu buat. Itu insya-Allah khidmat sosial yang lebih berfaedah. Kalau taman pengalaman saya, masalahnya orang yang koma, sometimes dia bukan nazar, dia koma, dia survive, dia selamat. So kalau ikut pengalaman saya, mereka yang dengar baca Yasin timbul kemarahan dalam hati dia. Langsung mati cepat. Dia kata macam tu, sebab tu dia survive. Pengalaman saya lah. Dia jadi marah dia belakang. Dia begini. Itu juga ada isu juga. Pasal dalam kepala orang kita, bila baca Yasin tu kira mati lah. Jadi kita ada letak, jangan ekstrim mana-mana, tengah-tengah. Orang yang sakit, saya ada kawan seorang tu, ada di satu tempat tu, tiap kali dia demam, dia sakit, dia panggil orang masjid, datang baca Quran dengan dia. Aku sunyi, dia kata. Bukan nak mati tapi sunyi. Mau baca Quran tu, baca Yasin lah kan, Melayu. Baca Yasin. Kalau takat macam tu, kita katakan iyalah, dia nak dengar baca Quran. Walaupun dia boleh sebenarnya alternatif yang lain. Orang masjid juga tak mana sangat, buka lah kaset kori-kori yang muktabar tu, baca Quran lagi elok kan. Jadi isu yang macam itu pun sebenarnya perlu diambil berat juga kaum keluarga ni. Itulah hujah sentimental yang boleh sokong supaya hentikan baca Yasin tu. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Saya dah berkatakan Ustaz, bila orang sakit, ini kalau Ustaz boleh lah, dia akan datang menasihatkan baca dia bagi Yasin Mubin, lepas tu selawat syifa. Macam mana kita nak cakap yang mana asalnya selawat syifa tu Ustaz? Kita tahu selawat syifa tu insya-Allah the next time kita akan bentangkan kemungkaran selawat syifa. Selawat Yasin Mubin ni macam mana? Lama lupa dah.
kat mobil tu saya itu ya. Bila berhenti mobil tu buat apa? Cuba balik rumah kang. Atau pada ada terjemahan Quran kan, tengok tamalan ayat mobil tu apa cerita dia sebenarnya. Bagi tahu ke ustaz tu apa kaitan mobil tu dengan doa tu? Ustaz, dulu pernah lah saya sakit, lama dulu saya sakit. Jadi ada rasa abang kita percaya dia baca 7 mubin. Jadi kiranya dah habis 1 mubin, patah balik Yasin. Habis baca balik, bila sampai mubin dia patah balik yang pertama. Sampai 7 kali kan dia 7 mubin dalam tu. Jadi bila masa yang lama Ustaz, berjam, berjam lebih dah saya kira. Tapi ya pada masa tu kita sakit. Tapi kata orang kita buatlah. Sakit tu buatlah dunia dalam itu. Dia begini cerita, kalau orang sakit suruh telan cicak hidup pun sanggup. Betul tak? Kalau katalah diabetes ke, ada kena gangren ke apa kan, ubat dia telan cicak. Orang berani telan cicak tu hidup. Pasal sakit ni apa saja boleh. Ya, tapi tak salah kalau orang sakit tu yang hidup yang sihat dia mengajar tu yang nak kena tu. Jadi cuba bayangkan cara tu agak-agak macam itu ke cara dia. Cuba fikirkan betul. Zaman Nabi pernah ajar ke macam itu? Ataupun ada tak sahabat Nabi yang buat macam itu? Tak mana datang tak tahu. Dia membaca Yasin pada malam Jumaat. Bacalah malam lain. Tak, dia orang masih buat lagi lah kalau di kampung tu lah. Apa nak dikatakan? Dia itu adalah amalan tradisi, dibudayakan. Dan apabila dia dulu orang kata tu sunat, sebagian kata wajib, sampai ke kuliah tak boleh buat malam tu. Ada yang kata sunat. Bila sunat dapat pahala. Bila kita katakan tak ada dalil, dia kata ni bukan sunat, saja-saja buat. Daripada duduk karaoke, dia kata kalau duduk saja di kursi batu di surau tu kita baca Yasin. Padahal malam lain tak baca pula kan. Yang tu. Tapi kita kena faham, bila sampai ke tahap orang dah lebih cerdik, dia kata ini bukan ibadat, ini saja adat sosial. Dia kata nak seronok-seronok buat daripada masa kosong. Kita sebutkan lagi, adat kebiasaan amalan kita sama sekali tidak boleh mengatasi kekuatan nas Quran dan hadis Nabi. Dan kena ingat satu hadis yang sahih, Nabi SAW melarang daripada mengkhususkan hari Jumaat dan malamnya. Malam ni bukan malam next before tu kan, malam Jumaat tu dengan ibadat. Mengkhususkan Jumaat dan malamnya dengan ibadat, Nabi larang. Itu the last point yang kita kata, buatlah malam lain kalau nak buat juga. Kalau Jumaat ni baca surah Al-Kahfi, hadisnya yang itu hadisnya sahih. Baca surah Al-Kahfi. Ya. Pun satu malam lah, bila kita baca Yasin tu, kalau lepas ni pun dia berat semua tu lain. Biasalah kan, dengan tujuan mudah-mudahan adalah sakit-sakit yang segan nak pergi klinik, minum yang tu. Buatlah, tak apalah. Cuma begini, minum air Yasin ni bukan untuk menerangkan hati. Tolonglah yang tu. Nak lembutkan hati anak, nak bagi terang hati, bukan dengan air Yasin tu. Kalaulah kata kot ada sakit usus ke apa ke berkat dengan baca Yasin tu, kita kata masihlah ada kot bisa-bisa apa kan. Minum air yang dibacakan Quran, ayat-ayat yang doa lah, ayat jampi tu, mudah-mudahanlah kita katakan akan berdasarkan dalil hadis Bukhari yang sahabat bacakan Fatihah untuk orang yang ketua kabilah yang kena gigit tu kan. Mudah-mudahan kot tu. Tapi kalau kata untuk terang hati, lembut hati, kismis jampi, berhentilah itu. Bila seorang kuliah, orang yang datang tu, dia datang duduk lama. Dia nak buat. Yang datang dulu lama-lama tu pasal apa? Lama-lama jiran tangga yang rapat. Tak, dia datang untuk comfortkan, untuk tenangkan keluarga tu, bukan untuk jadi beban. Datang tak penting, tak boleh balik orang ni tu. Yang tu menyusahkan juga. Kalau Melayu ni tak sampai ke tahap itulah, terbukanya boleh suruh orang balik. Kalau tengok orang putih boleh kan, orang datang rumah tunjukkan pintu, dia boleh balik. Melayu buat macam tu, kecil hati 3 keturunan lah. Yang itu tak tahu nak, kita kena tunggu. Janganlah tuan rumah, kalau tuan rumah buat tu orang kata, suruhlah
apa ni, JK masjid ke, Tok Imam ke, pengurusi Korea ke, JKK ke, kita boleh lah. Iman tak boleh dia saksi. Bagilah orang lain, jangan tuan rumah sebut, tuan rumah tu sebut. Walaupun hak tuan rumah kan nak suruh balik, tapi apa kedaya Melayu budaya belum sampai tahap tu. Sebab jemput tak kan, dia jiran jemput dia kematian. Sebab dia jiran, tak pergi. Kita tak nak baca Yasin, kita pergi lepas dia baca Yasin. Yang tu teknikal, pergilah bila pun. Ataupun orang baca Yasin, kita datang, kita jumpa dengan tuan rumah. Kita jangan tolong hidang lah sama kan. Tolong hidang tu subhan hidang makan orang mati. Pasal tu, dalam perkataan Al-Imam Syafi'i, bila menziarahi kematian, lepas ziarah, tunaikan apa nama tanggungjawab masing-masing, ucapkan takziah, doakan orang mayat, tenangkan keluarga. Kalau masing-masing ada kerja, baliklah semua untuk kerja. Tinggalkan yang siapkan kapan, yang mandi jenazah, yang siapkan apa 2-3 benda, tinggalkan orang tu je. Yang lain tu datang bersilih ganti. Datang balik bila? Masa sembahyang datang balik. Melainkan kalau dah keluar pejabat, patah balik susah datang. Ya tu tak apalah, tapi tunggulah tempat yang sesuai. Tunggulah di masjid ke mana ke. Jangan jadi kacau bilau. Jadi macam kenduri pula kan, buat pecah kemah pula ke orang mati. Benda yang sebenarnya budaya yang tak wasihat lah tu. Sagi pula dah makan. Kemudian jangan kata daripada duduk sembang saja, baik kita tahlil. Buat tahlil pula tu. Dia bila dah duduk untuk mereka memang ada macam-macam dia cipta. Pasal tu tuan-tuan, benda ni kita ada pintu-pintu yang kita kena sekat awal-awal. Tapi macam mana pun kesedaran ini mesti datang dengan ilmu. Kena datang belajar. Beritahulah benda tu. Dan jangan tuan-tuan bulldoze benda ni straight, semua kena runtuh. Kutip satu-satu. Cabut skru tiang tu satu-satu, lama-lama dia jatuh. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup kita sekarang ni. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alangkah nikmatnya apabila kita dapat mempelajari Islam dengan manhaj salafus salih, dengan cara salafus salih. Bebaslah otak kita ini daripada khurafat, bebaslah akidah ini kita ini dari kekeliruan. Kadang-kadang bila kita tengok orang yang tak mempelajari akidah Islam, pengajian Islam melalui manhaj salafus salih, pening kita nak uruskan dia. Kejap dia percaya itu, mari benda ni dia percaya benda tu pula dah. Dia kata ada orang kata ni dekat burung kasawari ni ada apa ni, ada dalam kitab katanya. Oh ada kata ni ada satu jin duduk kat depan pintu. Oh banyak benar masalah. Bila macam-macam dia cerita-cerita dia. Tapi bila orang belajar salaf, ada dalam kitab, ada dalam sunnah, no tak ada, selesai. Saya tak ikut melainkan ada yang kitab dan sunnah. Selain ini mustahak tuan-tuan. Tuan-tuan, lapangkanlah dada. Sebab itu akidah kita bermula dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La, tidak ada sama sekali. Bersihkan dataran jiwa anda. Jangan ada satu pun kekotoran. Selepas ia bersih, pacakkan akidah Islam yang tulen dan amalan Nabi SAW.